Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Bazli bin Mahasan. Untuk pengenalan berkenaan dengan brain sketching. Brain sketching ini adalah merupakan salah satu kaedah teknik penyelesaian masalah di dalam kumpulan. Teknik ini diperkenalkan oleh Dr. B. Van Gundy pada tahun 1988. Brain sketching ini juga dikenali dengan teknik penulisan untuk mengeluarkan ide kreatif bagi sesuatu isu. Kaedah ini boleh membantu untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan cepat. Ahli-ahli dari kumpulan akan menyenaraikan idea-idea yang ada dengan cara melakar ataupun menulis di atas satu kertas. Kemudian idea-idea tersebut akan dikumpulkan dan akan dianalisis. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Iskandar Kanai bin Suhaimi. Saya ingin presentation tentang bagaimana teknik ini berfungsi, brain sketching. Teknik ini berfungsi untuk meningkatkan kebolehan otak itu berfungsi dan meningkatkan tahap tumpuan seseorang. Ia juga bertindak sebagai meditasi dan membantu dalam membuat satu tugasan yang lebih mudah. Ia juga membantu kita untuk berfungsi dengan baik, tenang dan juga boleh menangani masalah yang besar secara lebih kreatif. Ia juga berfungsi sebagai senaman otak yang langsung untuk membolehkan peningkatan perkembangan dan keupayaan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nasyah bin Yahya, GB 03631. Saya akan terangkan mengenai kaedah brain sketching. Kaedah ni diletakkan dalam bentuk permainan kompetitif yang ringan lah. Jadi dia akan ambil masa yang lebih lama daripada beberapa teknik penggambaran otak yang lain. Jadi kaedah ni memerlukan 4 hingga 8 orang peserta. Dia akan pilih tajuk dulu. Setelah tajuk tu ataupun masalah tu dipersetujui, peserta akan diberi masa 5 minit lah untuk membuat satu lakaran. Jadi dia orang ni akan duduk dalam bulatan. Dia akan ada jarak dia lah untuk bagi privacy untuk dia salurkan dia punya idea dia. Jadi diberi masa 5 minit dan buat lakaran idea lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kat sini dia akan melibatkan visual lah. Jadi dia akan ada kaitan dengan motor. Dia akan cuba salurkan idea tu dalam bentuk dia sketch dalam lakaran tangan. Kemudian setiap lakaran yang lukis tu diberikan dah selesai 5 minit tu, dia akan bagi kepada orang yang di sebelah kanan lah untuk mengembangkan lagi idea atau mewujudkan idea baru. Jadi idea yang dibuat pada awal tu boleh ditambah lagi lah. So apa yang nampak kat sini dia step by step lah. Kalau sebagai contoh, mungkin kita nak lakar baju. Mungkin kita boleh startkan dulu dengan just letakkan nama. Jadi idea yang orang influence terus dia akan tambah sedikit design pada bahagian atas bahu, bahagian tepi sini, ataupun bahagian lakaran baru di bahagian hadapan untuk corak yang lebih menarik, ataupun penambahan di bahagian belakang. Banyak lagi idea yang boleh di sketch. Jadi akhirnya kita akan nampak macam satu design baju yang komplit lah dan teratur. Selepas peserta selesai melakar idea dalam masa yang ditetapkan, lakaran tersebut akan dikumpulkan dan dibincangkan. Setiap peserta boleh memberi pendapat dan komen masing-masing. Yang terakhir adalah hasil dari perbincangan tadi. Proses pengkategorian penilaian dan pemilihan idea yang terbaik dan disesuaikan yang sesuai akan dilakukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aiman Hakim bin Syahrul Bahri dan saya akan memberikan contoh tentang pengaplikasian brain sketching dalam kehidupan kita. Brain sketching ini selalunya digunakan di dalam satu kumpulan yang besar, iaitu 4 hingga 8 orang. Jadi contoh orang atau perkumpulan yang menggunakan teknik ini adalah sebagai kita ambil satu syarikat aplikasi telefon atau syarikat telco ingin membuat satu program atau aplikasi yang bersesuaian dengan masalah mereka. Sebagai contoh, masalah untuk mereka yang merantau
merantau di tempat jauh. Jadi meminta masing-masing mengetengahkan idea apakah aplikasi yang bersesuaian dengan mereka. Ada yang beri cadangan aplikasi untuk mencari tempat makan, aplikasi mencari hotel, aplikasi yang menunjukkan waktu. Jadi masing-masing menggunakan teknik brain sketching dan mengetengahkan idea dan mencari jawapan yang terbaik. Contoh yang lain pula adalah sebagai contoh klinik kesihatan ataupun klinik besar yang ingin membuat program untuk pesakit-pesakit mereka yang terdiri pada warga emas, pesakit mereka yang ada masalah diabetik. Jadi masalah mereka adalah di kalangan pesakit itu. Jadi mereka mencari apakah aktiviti ataupun sukan yang bersesuaian. Jadi ada yang doktor, staff nurse, MA berkumpul beramai-ramai dan memberi idea menggunakan teknik brain sketching. Ada yang menyatakan membuat program dalam dewan, ada yang menyatakan membuat program bersama dengan orang-orang yang boleh menjaga mereka. Jadi menggunakan teknik ini, berkongsi idea dan berbincang apakah jawapan atau solusi program yang terbaik untuk klinik mereka. Itu adalah contoh yang bersesuaian untuk teknik brain sketching. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasul bin Abdullah, GB 03650. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang contoh-contoh aplikasi brain sketching dalam kehidupan kita. Brain sketching ni dia adalah satu aktiviti yang mana kita akan boleh lakukan dalam kumpulan, di mana ahli-ahli setiap kumpulan tu terdiri daripada 5 atau 6 orang dalam satu kumpulan. Untuk aktiviti ini, kita hanya memerlukan satu permasalahan yang untuk diselesaikan, dan setiap ahli kumpulan tu akan membuat lakaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Aktiviti ini tidak stres, tidak memenatkan. Dia boleh kita lakukan aktiviti ini dengan secara santai. Sebagai contoh, kita boleh lakukan aktiviti ini di sekolah, iaitu dekat dewan sekolah semasa kem motivasi, kem kepimpinan. Dan kalau di klinik pula, kita boleh lakukan semasa kem kesihatan dengan warga emas, dewasa, remaja. Kita boleh lakukan. Yang penting hanya kita perlukan satu permasalahan, dan kita akan bahagikan setiap ahli kumpulan tu membuat satu lakaran untuk kita menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Dan untuk contoh-contoh lain atau yang lebih detail lagi, saya serahkan kepada kawan saya, iaitu saudara Haiman, untuk terangkan dengan lebih lanjut lagi tentang contoh-contoh aplikasi brain sketching dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'ruf bin Man, JB 03761. Saya akan membincangkan tentang penutup. Okey, kaedah brain sketching adalah kaedah berkumpulan yang digunakan untuk tujuan penjanaan, pengembangan dan penerokan idea melalui sumbangan idea dari rakan sekumpulan. Ia sangat baik dan dapat membantu dalam mengembangkan idea untuk mendapatkan hasil perbincangan yang terbaik. Okey, secara generalnya, brain sketching ni dia akan dilakukan secara berkumpulan. 5 hingga 8 orang. Fungsi yang paling penting untuk teknik brain sketching adalah untuk mengamalkan flexibility, kelancaran, pengambilan risiko, penghuraian dan kemahiran lain yang berkaitan dengan kreativiti, dan ia dilakukan secara berkumpulan. Berkumpulan. Kaedah brain sketching juga dapat diaplikasikan untuk kemahiran berfikir yang kreatif dan boleh digunakan dalam penjanaan idea-idea yang baru, yang logik, kreatif dan kritikal. Melalui kaedah brain sketching juga, kita dapat menjana idea melalui sesi perbincangan berdasarkan idea-idea atau isu yang terpilih. Dan idea itu dikembangkan atau disintesiskan melalui tahap kemahiran dan tahap pengetahuan ahli kumpulan. Setiap orang, setiap ahli
setiap manusia mempunyai tahap knowledge yang berbeza. Ada yang bijak, ada yang sederhana dan ada yang kurang bijak. Tapi ia tetap berkenaan dengan isu yang dibincangkan. Sejurus untuk menghasilkan perkembangan idea yang terbaik untuk menghasilkan hasil atau produk yang terbaik. Kaedah brain sketching sangat bagus digunakan dalam syarikat-syarikat inovasi yang memerlukan idea-idea yang bernas untuk menghasilkan idea baru serta mengembangkan hasil syarikat. Sebagai contoh, untuk syarikat-syarikat teknologi. Okey. So, idea-idea baru haruslah dijana, dan idea itu adalah hasil perbincangan secara berkumpulan. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.